Faham kenapa? Ini satu penganiayaan lah untuk saya kan. Ini okey lah, pagi fresh lagi kan. Okey. Jadi okay, next. Ni formula yang saya bagi tadi. Formula champion. Okey, seterusnya Jauhari. Ni nak cerita ni. Sebelum kan kita cerita tentang organisasi juga, jangan risau. Kita Jauhari, konsep sebelum nak bergelar champion tadi kan adalah kena ada Jauhari dalam diri kita. Next, iaitu pertama jujur. Apa je kita buat, tak payahlah kita nak tipu-tipu, nak pusing-pusing sana pusing sini, tak payah. Dalam bekerja ni penting. Kedua, kena amanah. Next, amanah dalam kerja daripada majikan, daripada bekerja sungguh melaksanakan, melibatkan kerja, kewangan, masa, kena amanah, hargai kepercayaan dan melaksanakan tanggungjawab. Nampak? Ada sebab kita bekerja, ada sebab kita dipilih bekerja. Sebab masa interview tu nampak credibility. Apa maksud credibility? Kan? Dia berasal pada perkataan I credos. Lawyer mesti tahu. Tu bahasa apa tu? Latin I credos, yang bermaksud I believe. Maknanya keboleh percayaan, credibility tu. Makna bos percaya dengan kita, kita boleh buat benda tu. Dan kadang-kadang kita kena ingat, dalam kita dipercayai tu, kita nampak macam dia ni tak percaya kita. Sebab bekerja memang macam tu. Sebab dia cuba buat kita jadi lebih baik lagi. Kadang-kadang dia bagi kita kerja banyak. Kenapa bagi aku kerja banyak macam ni? Sebab aku kan. Jadi kena sabar. Sebab bos yakin kat kita tu, sebab bos kita suruh kita buat. Dia ni macam nak cari salah aku je. Tak. Sebab kesalahan-kesalahan tu akhirnya menjadikan kita lebih baik lagi. Tanyalah orang yang dah lama bekerja, maka dia akan faham. Dia kenal lah bos ni macam mana. Bos marah ke apa, setakat tu je lah. Bos marah biasa, saya pun kena marah. Dalam mesyuarat kena marah pula tu. Kan. Tapi macam mana pun, apa yang kita buat, kita kena faham. Hati jangan orang kata apa, dalam hati ada taman ni, dah lah. Sensitif tak bebel. Tengok drama Melayu tak bebel kan. Jadi makna kata dalam hal ni kita kena faham bab bekerja. Amanah dalam pekerjaan kita. Next, ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jaga dengan bos, sesama kita pun kena jaga. Jangan belagak. Dalam bab kerja ni satu je, 3 penyakit berangkai kena buang. Buang tamak. Ni orang punya pun nak ambil. Ya, habis semua kes nak buat. Ni apa, ni bagi saya, ni bagi saya. Sudah satu pun tak terbuat dengan baik. Kan? Jadi jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Aku paling power sekali. Aku paling banyak kes menang. Percentage kes aku menang paling tinggi sekali dalam firm ni. Tak ya, sombong tak ke mana. Tengok contoh awal tahun itu, berapa ramai orang tempah baju raya. Pak, siap ada line ini kalau orang tengok buntang mata. Sampai masa PKP. Masa bila kau nak pakai tu cakap kan. Itulah, tak payah nak lagak-lagak, tak ada benda pun, tak ada benda. Kan, lagi kita humble, lagi orang suka kat kita. Humble kan. Lagi kita rendah diri, lagi kita baik dengan orang. Okey. Ya. Kan, ada ke saya belagak? Kalau tak bagi saya hotel yang macam ni saya tak nak datang. Ada saya cakap, ada. Tak ada. Kalau tak ada dalam bilik saya tu, tak ada benda-benda macam ni, saya tak nak masuk bilik tu. Tak ada. Kan tadi anggur je. Okey je. Kan, saya tulis selamat berehat. Pukul 1 pagi aku baca benda tu kan. Okey lah, rupanya dia suruh kita masuk bilik ni, suruh baca ni, tulisan ni. Ya betul. Kan. Next, jaga hubungan Jangan lagak-lagak, jangan sombong. Dan satu lagi, jangan dengki. Lupa pula. Jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki kan. Ya. Tak habis-habis dengki, tak habis-habis. Ada je benda tak puas hati dengan orang kan. Dengar-dengar dia naik pangkat, macam dia seorang kerja. Allahu Akbar. Aduh je. Dengar dia beli kereta baru, tambah dia dicuri duit tu. La ilaha illallah. Anak dia PSR dapat 6A. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Cuba elok sikit. Dengar anak dia PSR dapat 6A. Alhamdulillah. Ada juga anak-anak staf kita yang pandai kan. Okay.
Dengar dia beli kereta baru je ke, untung-untung udah boleh kita tumpang, tak payah bayar bulan, tak payah servis, dia yang bayar. Dapat naik kan, dapat naik dia lah kan. Kamu nak mening-mening kepala kan. Dengar dia naik pangkat dia, papa senang kita minta tolong dia. Dia direct dengan bos tau, papa kita cakap dengan dia je. Cuba fikir macam tu. Kan? Ini kan dia naik pangkat tanpa dia jilat dia bos tu. Apa kau cakap ni? Mau dia ada je. Cakap kampung lah. Dengar-dengar. Orang perempuan ni kalau dia berbisik, mana tahap kerahsiaan dia tu tinggi. Dengar Pak Haji tu lah. Haji mana? Haji yang umur 85 tu kenapa? Dia dah kahwin. Lepas tu yang seorang pula nyampuk. Biarlah dia kahwin. Dia memang hidup seorang kan sama ni. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Dia 85, bini dia umur 25. Kan sedap kan? Dengki kita bebe. Kalau orang tu orang yang baik, dia sangka baik dengan orang, dia cakap, biarlah, dia 85, bini 25. Alhamdulillah. Syukur dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Orang tu. Ni nak menjahat nanti. Malam pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Ada je benda kan. Tak pun cuba tanya perempuan tu, apa kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Kan dia banyak umur dia dah. Saya macam mana nak cakap saya happy macam Mira Filzah tau kan. Saya happy, tenang, kemenangan dia ni kan ni pandai gurau. Romantik untuk dan dia kan setiap kali saya marah dia kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakat tak terangan balik. Contoh kan, okey. Kemudian seterusnya hikmah, percaya ada hikmah semua benda yang buat. Kadang-kadang kan bos buat. Contoh Mira bukan nama sebenar. Contoh Mira. Adakah nama Mira? Mana Mira? Mira lawyer ke? Tak, Mira sebagai apa? Staff. Okay. Mira tolong buat paper ni. Bos, apa bos? Saya kebetulan memang banyak benda nak buat ni. Bos boleh suruh orang lain buat tak? Saya suruh you kan. Buatlah. Dia dekat depan bos je memang tak nampak dia marah. Sampai meja dia cakap, aku je kena buat. Dia tak ada orang lain lagi. Alah, apa tu tengok? Orang lain pun kena marah. Orang lain kena marah. Ni contoh bukan Mira. Ni Mira buat lain. Seorang banyak kerja benda. Sampailah pukul 5. Lepas tu kawan, balik dulu Mira. Baliklah, tak nampak banyak kerja. Dia kena marah. Lepas tu telefon husband. Tolong ambil anak balik korang ni. Tak nampak nyebut. Suami tak berdosa pun kena ni. Kan? Malam tu akhirnya pukul 10 malam. Baru siap kerja. Siap pun dia letak kat meja bos. Nah ambil ni. Puas hati kau. Ambil. Sebab bos dah balik. Tu yang dia berani buat macam tu. Dia buat kat meja bos ni. Puas hati kau kat meja kosong. Tu dia buat macam tu. Yang suami pula kat rumah. Anak-anak ayah semua dah makan. Okay, tak apa, letak kat dalam sinki tu. Dah pergi masuk bilik, kunci pintu, jangan buka walau apa pun bunyi yang kau dengar. Macam-macam tu sekali lah. Lepas tu yang isteri ni nak berjalan balik ni Mak Mira ni, orang nak minta jalan pun dia marah kat tepi lalu. Nak minta lah cepat. Balik orang tu tak jadi untuk benda, tak jadi untuk minta. Sampai ke Assalamualaikum, tak habis lagi marah dia. Waalaikumsalam. Sabarlah Mira. Abang marah sangat. Abang cakap senang lah, cuba abang kena boleh tahan tak? Tak boleh. Abang pun tak boleh. Abang pun tak boleh tahan. Lepas tu bila tak lama apa tu kan, tadi abang tadi dah siap bungkus sama makanan, tahu tak sebab masak. Si baik bungkus, kalau suruh masak ni nampak. Yang ni memang neraka punya. Yang dia ni lah, bukan Mira ni, Mira lain. 2 minggu lepas tu bos panggil semua dah mesyuarat kan. Bos cakap dah mesyuarat, alhamdulillah nak beritahu semua paperwork yang Mira buat ni telah pun diangkat sebagai paperwork terbaik, dah lulus semua. Terima kasih banyak. So Mira, saya dengar sampai pukul 10 malam gitu Rasa Mira marah lagi tak? Masa tu dia marah lagi tak? Masa tu dengar, yalah masih pukul 10 tu. Macam tu ke? Tak. Masa tu Mira jawab apa tu? Mira, saya dengar sampai pukul 10 tu. Bos, ini kan tanggungjawab. Bila time kena puji, nak tunjukkan hikmah, nampak? Tuhan bagi hikmah dia. Ada hikmah sebaliknya. Dulu susah macam ni. Macam mana? Kita kena tipu dengan orang. Hikmah dia apa? Rupanya kita akan lebih berhati-hati masa akan datang.
Jadi akhirnya sampai kita berjaya. Dah berjaya, takkan nak fikir lagi orang yang pernah buat kita tu. Dah lah, sudah. Cuma kita takkan terperangkapkan dia lagi dah. Itu je. Itu je. Kan? Kadang itulah hidup kita ni. Kadang kena marah dengan bos. Kena faham? Itu sebahagian daripada proses. Kena marah, berhenti. Berhenti lagi kena marah. Kan? Jadi jangan. Kadang contoh lah. Kan? Kadang saya, budak-budak saya tu, saya marah macam mana pun dia tak berhenti. Sebab dia dah tahu dah saya marah kan. Tapi kan elok. Kadang dia tak bawa keluar. Kata okey je. Ni je. Bos ni marah untuk kerja je. So okey sebenarnya. Kita kena, ni kenapa ni? Faham macam mana buat ni? Pergi buat balik. Tak, kan. Buatlah. Nak tanya Datuk Iqbal marah macam tu tak? Cakap tu terang. Lagi power pada tu. Okey lah. Makna okey lah. Bagus. Kau siap kau. Tak adalah. Tapi betul. Biasalah. Macam ni je. Simple je. Okey, dia marah aku. Tak apa. Tak apa. Kejap lagi cool. Lepas tu dia cool. Bos ni. Tadi saya marah tu pasal kerja pun semua faham. Tak apa. Okey je. Dalam hati mana anak ni. Saya minta maaf. Tak apa. Tapi bos marah saya. Macam tu lah. Dia kadang macam tu lah. Biasalah. Nak nangis cerita dengan kakak. Kadang-kadang dia cerita. Bos marah aku tadi. Dia macam tak. Sabarlah, sabar weh. Kau kenapa? Normal, aku pun kena macam tu. Dah, tisu. Kawan-kawan kena cool kan. Tu je, support system penting. Support system menjahanamkan kita tak boleh jadi apa. Kalau aku jadi kau, aku berhenti je. Dan seorang tu pula kan. Jangan macam tu. Macam kita lah, nak kuruskan badan, kena cakap orang yang nak support kita. Aku nak kuruskan badan. Kau nak kuruskan badan. Kalau nak takat tu lah. Tak payahlah kau nak kuruskan badan. Jangan macam tu. Aku nak kuruskan badan lah. Buat macam apa ni. Samsul Lebak kan dah cakap gitu. Nak kurus ni senang je. Elakkan 4 benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. InsyaAllah cepat. 2 minggu je. Paling susah nasi kan. Nasi belum ambil lauk je. InsyaAllah lepas 2 minggu badan kita akan okey. Kita akan ambil lauk, kita ambil sayur, salad, kita ambil tu je. Kemudian minum. Dalam badan kita akan okey. Solid ni risau. Tak ada masalah. Tapi kalau lepas 2 minggu, kita makan nasi balik, badan kita akan naik lagi cepat daripada sebelumnya. Itu masalah dia. Saya last pun makan nasi pagi tadi lah. Masa dekat hotel tadi kan, dia hantar si lemak kan. Itu last lah kan. Tapi dah mana saya belum start lagi lah. Mana saya beritahu. Kita cuba kurangkan berat badan kita kan. Okay, next. Hikmah saya. Accountability. Kebertanggungjawab dalam kerja kita. Accountability is not only what we do, but also what we do not do, for which we are accountable. Kita akan ditanya, kenapa tak buat ni? Kenapa buat macam ni? Kenapa kau tak buat argument yang ini? Kenapa kau argue yang ini pula? Kenapa fakta ni kau tak bawa? Apa sayang ni? Bos marah. Ada hakim ni beritahu kau macam ni. Kenapa ni? Apa pasal? Kau jangan malu lah firm ni. Contoh kan. Contohlah kan. Biasalah. Dia bila marah ni semua keluar. Tapi baguslah kita dapat kan fakta tu. Tapi ubahlah diri kita jadi lebih baik. Itu saja. Next. Responsive. Respond. Kan, contohnya macam bukan nak cerita politik lah. Bukan cerita politik. Tapi salah satu sebab kenapa sesuatu pihak tu boleh kalahkan. Bukan sebab tak buat. Tapi tak respon pun. Kan? Kenapa rumah tangga jadi masalah? Salah satu sebab kegagalan untuk respon. Isteri dah cakap macam ni, abang kenapa ni? Kenapa macam ni? Abang tak nak settle ke masalah kita ni? Tak respon. Batu, kayu. Macam tu lah. Macam tu stay stagnant macam tu. Kan? Rumah tangga ni, dia kena ada 2. Satu komunikasi, yang kedua seksual. Dia kata betul. Seksual ni bukan yang gitu-gitu tau. Tapi sentuhan. Sinilah. Sini. Mana. Bahagia je rasa. Tarik. Ke mana ni bang? Sini. Duduk sini. Tengok. Apa? Jom kita tengok Korea sesama. First time nak tengok Korea sesama. Bang. Kan? Ni je. Di mana dia? Mana? Tak, aku ni telinga dengar masalahnya. Saya orang umpat pun saya dengar. Tadi bukan tak dengar, kau dengar. Aku dengar lah kau cakap tadi. Tinggi weh, aku dengar tadi.
Kan? Kau ingat tak dengar kau ngumpat aku? Dengar tau. Kau seorang dalam TV gemuk kan seorang yang nampak. Ajar tu. Dalam TV nampak tua pula seorang lagi. Tak, tu biasa. Tapi betul. Sebenarnya itulah dia cara dia. Dia komunikasi. Kadang tu anugerah Tuhan bagi kat kita. Iya. Ni kambung dah dengan banyak mana air banyak. Dia ada makna apa-apa ke? Air yang ni apa tak boleh minum dia? Ganti yang baru. Ha? Ganti yang baru. Ganti yang baru. Menyesal aku tuang air ni, kena tanya pula dia kata. Biasa tuang air tak tanya, makasih banyak. Okey, baik. Okay. Jadi maknanya respon. Anak kita kan, kadang anak kita datang, Mama, diamlah, Mama penat lah ni, nantilah cakap. Respon kita fail kat situ. Sebenarnya sekejap je nak kita nak telinga. Tadi kan apa tu? Oh itulah. Okey, ada kita. Ada sikit lagi. Tak apa, lepas mandi kan kita cerita lagi boleh. Dia nak dengar. Respon tu penting. Kan, mimik muka. Oh, ya. Macam anak-anak kan sebut kan. Emosi lelaki memang kena kuat emosi. Dapat result peksa budak lelaki. Yes, itu je. Paling kuat apa ya? Pasal semua A ni. Macam tu lah budak lelaki. Tapi budak perempuan kan dapat result peksa. Dia nak peluk, dia nak tak tahu, aku pun tak faham kenapa pasal tu. Lepas tu dia memang kena luahkan, dia share. Cuba tengok bila kan almaklum lah bapak ni datuk pula. Tengah baca. Ya. Tadi kan kat sekolah apa? Baguslah. Dia macam tu ya. Dia emosi dia macam kerekut tu. Lagi tu. Tadi kan dapat semua A. Baguslah. Semua A ni. Ya, macam tu lah, macam tu je. Tapi kalau mak jangan. Dia tak kerekut emosi. Mama, hafal. Yang tu pun emosi. Hafal. Tadi mama kan. Tadi kan result PSA dapat semua A. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Nampak? Dia siap nampak. Dia siap nak share. Tu beza lelaki dengan perempuan. Tu sebab Allah pilih perempuan pregnant, bukan lelaki. Perempuan dia boleh pergi office dengan pregnant. Dia boleh cakap dengan perut dia, babynya saya sepak. Jangan. Orang lelaki memang tidaklah ajak bertumbuk perut semua. Kesepak lah. Itu lelaki, itu kalau lelaki. Betul. Itu sebab orang lelaki dia kena temankan isteri bersalin. Jangan bagi alasan apa? Dia bagi alasan kalau tak teman isteri bersalin apa? Takut darah tak habis-habis. Duduk dalam labor room macam ni, pandang muka isteri tu. Belum pernah lagi orang perempuan beranak darah keluar kat muka, tak pernah lagi. Mana. Sabar ya. Jangan salah cakap tu. Sabar. Sakit bang, sabar. Jangan salah cakap tu. Sabar. Sakit bang, tahu. Mana bang tahu dah kena marah. Kita tak tahu, lelaki tak tahu. Jadi jangan cakap tahu, jangan. Tu yang bila tengok isteri betapa seriknya si melahirkan anak, akhirnya suami dia cakap, ya cukup lah. Sebab orang perempuan sakit beranak menurut kajian ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Azab betul-betul. Dan dengan tahap tu dia tak pernah putus asa. Lahir jangan abang, anak kita jangan lebih 5 tau. Makna dia sanggup 4 kali lagi tau. Orang lelaki apa yang paling sakit hidup dia? Sunat. Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang sekali lagi. Cakap dengan anak orang main, "Long tak sakit long, cakap gigit sem. Cuba layah sekali lagi tengok." Tak ada berani. Senyap ayah. Umpama beranak lagi. Orang lelaki tahu kita dapat anak lagi cakap senang lah kan. Tapi orang perempuan dan akhirnya bila suami temankan isteri dia kata, "Benar lahir je nak keluar air mata suami ni. Ya cukup ya. Tak payah beranak lagi." Abang tak sanggup. Kenapa abang takkan seorang je anak kita cukup? Abang tak sanggup tengok si abang sakit macam ni lah. Abang takkan seorang anak kita cukup bagi orang lain pula. Abang settle. Kau ajar betul. Itu kalau kau cakap macam tu buka jahit dia balik tu, jangan main-main. Kan dia punya marah tu kan, jangan main. Tak dia gurau aja, Abang gurau ajalah. Okay, next. Istiqamah keberterusan. Tak boleh hari ni rajin, besok malas. Untuk organisasi tak elok macam tu. Dia mesti sentiasa standard kerja kita kena siapkan. Jangan tangguh kerja. Tangguh kerja pun tak amanah dah sebenarnya. Lepas tu jangan bawa anak kat pejabat. Okey duduk dia diam. Mama nak kerja ni. Duduk dia diam. Ambil kertas orang lain. Baik.
Ambil pen. Kertas tu bukan kita punya, pejabat punya. Pen tu pun bukan kita punya, pejabat punya. Setiap titik dakwat yang kita gunakan untuk anak kita, gunakan untuk peribadi tu tak halal sebenarnya. Bawa pada rumah tu, ni ingat benda-benda macam tu sebenarnya. Okay, next. Ni next saya cerita pasal next saya cepatkanlah, tak apa. Yang ni lebih kurang apa saya explain tadi lah. Hati, jiwa, benda fizikal. Ni nak tunjuk gambar ni, tengok. Ni teknologi sekarang. Next. Tengok budak-budak pendedahan, tengok teknologi maklumat, dia boleh terjun daripada petai, dia rasa dia Superman. Tujuan rejuvenasi untuk survival. Kalau tak, kita tak renew diri kita tak boleh survive dalam organisasi ni. Kegembiraan, motivasi, semangat sebab benda-benda baru dan juga penjanaan produktiviti. Salah satunya kita buat seminar hari ni sebab nak tingkatkan produktiviti untuk company kita. Next. Tak kira apa juga transformasi diri demi kejayaan masa depan. Next. Tak kira apa juga profession kita, termasuklah peguam. Maka kita kena ubah diri kita jadi lebih baik. Next. Matlamat hidup kita, apa kita cari, berbaloi tak? Next. Ni, 5 ni kena ada. Satu benda tak ada pun tak boleh. Nak berjaya. Proses panjang. Betul? Bukan tiba-tiba. Kedua, kena ada fokus. Ketiga, kena ada komitmen. Keempat, kepatuhan pada peraturan undang, disiplin. Dan last sekali, keberterusan, istiqamah. Cuba tengok. Tak ada salah satu. Tak ada fokus. Boleh ke berjaya? Tak boleh. Kita buang satu, kepatuhan. Tak ikut peraturan. Tak payah, langgar semua. Pun tak boleh berjaya. Komitmen tak nak bagi. Tak datang kerja banyak. Bila mesyuarat semua tak datang. Pun tak boleh. Dia mesti kelima-lima ni kena ada. Okay, next. 3 fokus. Pertama, pembelajaran. Kedua, kerjaya. Ketiga, kehidupan. Kalau boleh nak berjaya tiga. Ada orang belajar bagus, kerjaya bagus, kehidupan tak bagus. Ada orang belajar tak bagus, kerjaya pun tak bagus, kehidupan dia tiba-tiba bagus. Tengah sidai kain, anak raja ngorak dia, piwit, kahwin, dapat. Jadi susahlah, lupakanlah yang tu, lupakan. Tapi kita sekarang ni masih ada proses pembelajaran. Belajar tak pernah berhenti. Kedua, kita ada kerjaya kita, buat yang terbaik. Dan kehidupan kita, corakkan jadi yang terbaik. Mudah-mudahan. Next. 8 tips untuk transformasi minda. Fikir, dan akhirnya syaitan untuk berjaya. Next. Cabaran dunia teknologi. Saja nak share. Next. Apa kaitan? Saja nak share. Ni saya pergi Korea. Ni saya masa tu saya pergi Dongdaemun. Pergi dekat macam-macam lah. Masa tu saya pergi ke Daegu. Pergi Daegu. Ada satu conference pergi sana. Next. Tengok pasaraya. Orang boleh fikir dengan Dongdaemun. Pasaraya ni dia buka daripada pukul 10 pagi sampai 5 pagi. 3 shift. Maknanya kalau kita balik tengah malam banyak kerja, Allah lawyer. Aduh banyak kerja, tak sempat shopping. Sempat. Dia sebab dia tutup pukul 5 pagi. Di pasaraya. Okay. Cara fikir. Next. Bukan nak tunjuk yang berdiri tu. Tapi nak tunjuk bersihnya. Dan sepanjang perjalanan tak jumpa tong sampah. Sebab nak buang sampah fikir dulu kat mana nak buang. Susah. Jadi sebelum nak buat sampah, fikir dulu. Beli benda yang jangan jadi sampah. So maknanya kalau beli, kita memang nak simpan, nak buat balik. Tu dia. Ya? Dia banyak, saya paling heran, side table dia tepi tu sama level dengan jalan. Tak pernah air bertakung bila hujan. Kita siap tinggi kan, bertakung juga kat tempat tu. Heran. Okay, next. Tengok telefon dulu. Standard telefon dulu kan. Telefon punya besar, macam orang tak tahu tu telefon. Ingat tak dulu colok-colok batang aiskrim kan. Biar dia boleh beli ulang balik siapa yang sempat zaman ni. Bila betul ada hujan pun kat sini dulu. Next. Ingat tak zaman dulu. Pager dulu. Tak pakai dah. Kalau pakai pager pun canggih dah sekarang. Ada banyak multi-function. Next. Telefon ni. Besar bateri kereta. Kan? Atur dulu. Next. Ni standard budak tadika anak-anak kita bawa pergi sekolah isi air. Sekarang kan. Okay, next. Ni, kita pernah pakai ni. Tengok jenis mana guna pakai. 3310, butterfly, apa semua. Nokia pisang, banana kan. Serap banyak. Bangga lu, pak tarik. Lepas tu kepala pula. Oh, macam tu kan. Debat tu terbuka tu. Hello, wah dulu. Okay, next. Ni Android, next. iPhone sih lama dah ni. iPhone apa dah sekarang? iPhone 20 12, next. Samsung lah. Samsung, next. Ni lama dah. Ketinggalan dah. Orang tak pakai dah komputer. Next. Orang pakai dengan RAM yang power lagi dengan apa. Next. Orang tak pakai dah kereta ni. Sebab tetap sesat. Sekarang ni pakai auto drive. Ya, sebab tekan-tekan tu sampai.
Tekan tidur. Jangan jaga hospital. Next. Ni kereta smart car ni. Next. Tekan je kat skrin tu nak pergi mana. Tidur je. Dia akan drive sendiri. Sebab pakai GPS pun sekarang nak perempuan. Janganlah bagi orang perempuan jaga GPS. Aduh. Orang perempuan jangan. Depan lagi. Depan lagi. Belum. Depan lagi. Depan. Di bawah situ simpang. Di bawah situ semua. Itulah cara masalah kalau perempuan jaga map ni. Dah lah jauh nak pusing balik. Ya Allah. Biarlah kita bawa kereta, dialah orang lelaki jaga map, tak apa. Sakit hati sendiri je, tak apa. Apa masalah korang tengok map ni? Apa salah cerita? Memang tak boleh tangkap macam mana cara. Tak depan tu kalau yang tu simpang tau, tu simpang. Masuk kiri kan. Depan lagi. Ya Allah tu simpang depan tu. Terlepas dah macam mana. Okay, next. Motor dia tak canggih sebab kena hujan kan. Next. Masuk dalam tu senang. Dia tak hujan lagi dah. Next. Tengok di Korea Harley Davidson standard jual sayur je. Next. Skuter jual sok khabar. Next. Sebab dia pentingkan dia punya public transport dia. Mana ada parking macam ni dah. Semua parking bertingkat. Parking bertingkat kita ada betul. Tapi mabuk-mabuk pun sampai atas. Kau tawaf sampai atas kan. Next. Ni macam ni. Parking dia susunkan. Kat luar negara banyak tak. Di Terengganu dah ada. Tu. Next. Benda-benda tapi tak banyak lah. Tapi macam ni lah. Maknanya kita tak payah nak mabuk. Kita tekan je. Tengok. Next. Macam ni kan. Ni dekat Don Demo ni. Next. Dekat Degu. Sorry. Faham? Dekat situ check. Next. Kita akan tengok. Yang kosong tu maknanya yang tempat parking yang masih kosong lagi. Yang tu nombor plate kita. Jadi kita nak ambil. Tu 2087 tu saya punya kereta. Zap dia pun tekan. Remote park tu. Zap buat pula. Tak adalah cala tadi yang. Tadi tak ada. Tak ada. Isu tu tak ada. Kan? Next. Kita pergi ingat lah. Kita pergi dulu. Pakai harang. Next. Ekspres rakyat jangan terlambat dulu. Next. Kereta api paling laju di Malaysia. Komuter namanya. Dulu siapa ada masalah naik komuter. Betul, semua sebab yang dalam tu semua masalah ke. Yang nak gag. Buka pintu, masuk muka masalah. Tak ada yang masuk muka happy. Tak ada. Dulu, sekarang dah okey tau. Dulu komuter ni siapa yang bawa. Dia kan macam kalau kita naik LRT ke. Stesen berikutnya Masjid Jamek. Next station Dangwangi. Komuter tak dulu. Siapa bawa kereta api tu dia umum. Labu. Mid Valley. Ada sekali tu dia bersalah umum tu. Batang benar. Nilai. Kita tengah duduk di pandang. Aku seorang yang dengar tu tadi. Dia boleh tau. Kalau dia tak bunyi tu maknanya memang dia tertidur tu. Senyap dia pula kat mana. Dia tak tahu kan. Siapa yang pernah naik komuter dia faham. Kan? Sekarang dah next. Ni dah laju lah ITS sekarang kan. Tapi dah laju pun dia pun 140 km sejam. Dia tak boleh lawan bullet train di Jepun dan di Korea. Bullet train di Jepun contohnya next. Ni next. Ni next. Daegu station next. Bukti saya kat sana kan tak percaya. Next. Tu pemandu pelancong saya tu. Seorang Andy, seorang Alan, dia dua-dua ni dia boleh cakap bahasa Melayu Indonesia. Dia 7 tahun belajar kat sana. Saya tanya, macam mana nak cakap selamat pagi? Senang saja Pak. Annyeonghaseyo. Selamat petang. Annyeonghaseyo. Selamat malam. Annyeonghaseyo. Macam sama. Betul. Rupanya memang sama. Pagi, petang, malam sama. Dia semua selamat. Kalau nak tanya berapa harga barang? Berapa harga? Almael. Nak minta kurang? Kakak-cuseyo. Saya pun confident. Saya cuba dekat. Dia rupanya dia tak buat je jantas tau. Dia buat terowong jalan bawah tanah. Tapi kat bawah tanah tu penuh kau dekat kedai-kedai. Insya-Allah ni. Jadi terang lah, tak ada lagi risau jalan seorang. Dia orang ikut kita tak ada. Saya risau kat kalau dia apa-apa kan kat Korea. Lalu jalan, lepas tu saya pun try kat satu kedai tu. Annyeonghaseyo. Dia punya annyeong. Apa tak ada sayur? Tak ada sayur, tak ada. Tak ada sayur. Saya pun tanya lah berapa harga. Almael. Dia punya apa benda pula aku cakap. Belajar tak habis, jangan cuba. Dia ambil kalkulator tekan kan. Belajar tak habis. Rupa-rupanya tu macam-macam lah dia cakap kan. Tapi mana dapat belajar. Next. Tengok. Next.
Ni nak kan kata ambil kat Google kan. Ni tak ada, semua memang kat sana. Next. Ni Google. Apalah aku nak menyangkung depan ke tapi tu gila je. Banyak current kan. Jalan ni gelek kan tak pasal. Tapi KTX Korean Express ni kelajuannya 300 km sejam. Kalau kita naik bas express biasa daripada Daegu pergi ke Seoul 4 jam, naik ke KTX bullet train ni 1 jam setengah. Betul 1 jam 30 minit dia sampai. Dan bila dikaji macam komuter kan, dia ada tak kelewatan sehari ada kan? Lewat kata hari ni 5 minit, setengah jam, campur-campur lah. Setahun, kalau dicampur setahun berapa jumlah kelewatan dia setahun? Agak-agak komuter, agak-agak lah. Setahun berapa? Agak-agak, aku suka agak pun. Itulah masalah, bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen dah sampai ke otak. Tak tahu apa pasal, cakap aja lah. Kan? Agak-agak dah berapa? Ada yang cakap sehari, ada yang cakap 18 jam, mungkin ada kat 8 jam. Bullet train di Jepun dan di Korea jumlah kelewatannya adalah 7 saat setahun. Maknanya dia takkan lewat, melainkan ada masalah teknikal, tiba bencana alam ke macam tu. Jepun, Korea begitu. Itu sebabnya kalau kita tengok drama Korea, bila lelaki tu dah masuk dalam train tu, pintu dah tutup, dia tak boleh buka lagi dah. Macam terbalik, tak perempuan tu yang masuk, kemudian tu tutup, lelaki tu dah tak boleh nak buka dah pintu tu. Mak lah. Komuter boleh tak? Boleh. Buka lah. Orang tu buka boleh. Dia mengamuk, memang dia buka pintu tu boleh kan. Betul, tu beza dia. Next. Itu sebab kita bila kereta api tu sampai, kita kena cepat masuk. Next. Cepat masuk. Next. Tengok dalam, macam dalam flight, siap TV, tempat duduk selesa. Next. Siap pramugari tu. Kamsahamnida. Macam apa lah Hamzah. Rupanya tu bahasa sama. Next. Vending machine kat dalam tu, built-in dalam tau. Next. Bukti dalam tu. Okay. Next. Pergi kat masjid kat Itaewon. Next. Macam tim nasyid gambar awak. Next. Nampak? Bersih. Toilet bersih kat lantai tu. Setitik air pun tak jumpa sebab tak ada kepala pipe. Kan. Kalau masuk dalam bilik air tu, bawa botol air tu, mana orang Malaysia tu tahu tu. Next. Toilet dia, ya Allah. Kepala tak ada kan. Tapi dekat dalam lubang jamban tu menyala lampu je lah. Saya dah heran, ni pahal ni CCTV ke apa? Apa nak ada suluh kan? Saya pun halo. Orang Korea sebelah, marah ada bising. Dia ada 3 button tau. Dia 3 button. Satu button kids, kanak-kanak. Bila tekan tu dia kena setap. Ada tu. Bila tekan pump dia naik. Jadi tak ada kojol lah. Turun naik. Ya kan? Jarang dapat buang air macam tu tau. Lepas tu ada satu tu button wash. Wah, saya dah terfikir ni siap cebok ke apa? Saya tekan wash tu, dia keluar satu corong, dia tembak tapat pula tu. Menjerit tu, la ilaha illallah. Zam, Allahu Akbar, ya Allah. Tajam air, la ilaha illallah. Kenapalah tajam sangat air tu? Tak, dekat Mid Valley tu macam lembut-lembut je air. Dia tajam tau. Betul. Next. Nampak? Nampak tu? Tu kiss atau wash dekat atas tu. Nampak tu? Hujung tu saya tak tekan. Tu, massage. Itu saya tak tekan. Itu semangat. Abang patut tekan beban tahu. Apa ni? Kau tahu tak? Aku tekan wash pun hazab nak kata tak? Ni massage apa massage? Massage apa? Nak urut apa? Apa tajam tadi? Saya takut kalau tekan massage kan. Tekan massage keluar tangannya pahal. Tu saya tak nak. Biarlah tak jadi saya tak nak. Okay, next. Okay, so sekarang ni kita nak cerita pasal organisasi kan. Mula-mula kita tengok. Benda pertama sekali, kita kena tukar tabiat kita. Semua kena tukar. Habits are powerful factors in our life because they are consistent, often unconscious patterns. They are constantly daily express our character and produce our effectiveness or ineffectiveness.
Keberkesanan kita atau ketidak keberkesanan kita. So tabiat kena tukar. Macam mana? Next. Berubah daripada seorang bergantung pada orang lain kepada seorang bertanggungjawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Itu sebab anak kita akan ikut kita. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa ni? Dia buat. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kenapa kau bagi? Dah dia minta. Ya Allah, budak ni. Jadilah cerita bangau. Oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul kenapa? Rumput panjang besar. Kebau tak makan, lembu tak makan. Besar kebau lembu tak makan. Perut sakit besar. Nasi mentah kenapa? Kapi basah besar. Hujan turun kenapa? Katak panggil besar. Datuk, dia orang masih ingat lagi lagu ni. Saya saja cuba beri dia. Jap, lepas ni apa? Jap. Tak sangka tu masa tadika punya silibus tu. Boleh ingat Tapi nak tunjukkan semua salah menyalahkan antara satu dengan lain. Tapi last sekali bila ular kata dia tukar tabiat, memang makanan aku so what? Orang tak tanya dah. Orang tak tanya. Itu sebab kita diajar masa kecil dulu main damula. Pernah fikir tak kenapa main damula ni? Pernah tak fikir? Saya buat dulu team building, salah satu checkpoint Datuk yang cerita checkpoint tadi. Satu team tu yang bayang paling teruk sekali magistrate lah. Orang tua ni main damula, teruk. Yalah, hai, ular lagi. Dia marah. Relax je, baling je rap kan. Satu pengajaran kita tengok ada orang maling-malingnya. Jap tangguh. Senang hidup dia. Yang seorang tu baru naik sikit dah ular. Dan nenek ular lagi lah. Ya Allah Akbar. Yang seorang tu pula ular tidak, tangguh tidak. Melangkau je. Masalah dia dekat 98. Sampai 900 undur balik. Ada kan? Sebenarnya itulah hidup kita. Ada orang rezeki naik pangkat, dapat offer sini, dapat offer sana. Rezeki. Ada orang tu pula yang ular kejap tukar department. Jap tukar sini. Dah. Jangan tunjuk orang, boleh tak? Cuba fahamkan dulu. Payah betul lah dengan korang ni. Dah. Maksudnya apa tau? Tuhan bagi kita peluang tahu semua benda dan menyelam pencen kita dah mahir dah semua. Tu je. Yang 98 tadi tak pencen. Ada je sebab sangka baik Tuhan bagi tahu khidmat dia masih diperlukan. Tapi satu mesej dia bagi tahu apa? Kita macam mana pun mesti geram nak habiskan juga. Mesti kena sampai 100 tu. Macam tu juga matlamat kita mesti sampai. Okey, tu buang tabiat kita. Next. Tengok ni, ahli falsafah barat kata. Dia kata waktu dia kecil, saya ringkaskan, waktu kecil dia nak ubah seluruh dunia. Tapi bila dia dah besar, dah dewasa, besar betul dunia ni. Tak apa, aku ubah negara aku. Akhirnya bila dia dah tua, dah terdesak sangat dah. Negara pun tak boleh ubah, aku ubahlah keluarga aku. Akhirnya ketika dia hampir mati, barulah dia sedar tak ada seorang pun dari keluarga dia boleh ubah. Barulah dia insaf masa fikir, alangkah baiknya kalau aku ubah diri aku dulu. Ubah diri kita jadi baik, jadi contoh ikutan terbaik. Anak kita buat perangai kita, cuba tengok. Ni melawan ikut siapa? Cakap. Kan sekarang suami buka baju situ tinggal, buka seluar situ tinggal, seluar dalam kat tingkap lah ilaha kan. Tak, contoh kan. Perangai. Ada tak yang ikut? Ada tak yang akan ikut? Ada. Itu sebab nak betul kan tak boleh dengan keras dengan dia. Abang nak sepas sana sepas sini, orang macam mana benda nak buat? Tolonglah. Yang suruh, sekarang aku lah nak tak mana dah bergaduh abang. Tu cakap, abang boleh saya berbicara dalam sepatah dua kata. Suami wah apa hal ni? Orang lelaki dia tak boleh bini cakap macam tu tau. Apa hal ni? Duduk dulu bang. Kita telah melayari alam rumah tangga 30 tahun namanya. Macam-macam perkongsian, macam-macam cabaran kita lalui. Berenang ke tepian. La ilaha illallah, apa benda yang kau cakap ni? Cepatlah. Begini bang. Bang nampak tak bakul tu? Mana rupanya bakul tu pun dia tak perasan.
Bakul tu saya beli khas untuk abang. Kenapa pula? Nanti baju tu abang letak dalam tu. Seluar tu pun dalam tu. Tu kat tingkap tu. Jadi senang boleh saya nak basuh. Okey. Anak kita marah dia. Bersepa-sepa. Tahu ni sidai lah. Itulah kau bising lagi. Aku tahulah orang perempuan. Penat tau tak kemah rumah ni. Tak payahlah orang perempuan memang macam tu. Dekat pejabat memanglah. Ustaz, kita duduk dulu ada briefing sikit. Tahu dah. Tahu. Tapi korang kat rumah buka tudung dah kembang macam tu pakai baju binatang tu kan. Mula cari habitat. Wah. Kau mula loudspeaker, aku tahu dah. Pergi mandi. Satu lorong dengan suara tu tahu dah. Tak payahlah, aku tahulah. Tapi satu lah saya minta. Satu je. Marah anak tak boleh jadi. Lagi satu marah anak jangan pindah kat suami. Ada kaitan. Pergi mandi. Kau apa dah? Tambangan nak mengaji malam. Pergi mandi. Suami sampai. Assalamualaikum. Salam abang. Mana balik? Apa yang bising-bising ni? Biasalah bang anak kita. Pergi mandi. Dia sambung balik. Ni tak. Pergi mandi. Kau apa? Tambangan. Geram aku. Assalamualaikum. Ni saya call lagi. Apa kaitan? Dia memang loudspeaker dah biasa. Loudspeaker kan. Tahu tak dia? Tak. Cuba cakap. Masuk dalam bilik tu cakap. Anak kita memang ada habit betul. Ni saya ajar cara dia. Anak kita kan. Anak-anak mama dengar sini. Anak-anak mama rasa memang tak sayang mama. Salah. Asal nak macam tu lah. Apa pasal? Dia bincang kan. Tak, mama rasa tak sayang. Kenapa lah? Bila mama cakap memang tak nak dengar kan? Yang mana? Tu towel tu. Sidai. Kalau sayang mama tu sidai. Lah. Hari kedua dia masih lagi buat. Kita dah. Anak mama memang tak sayang mama kan, dia suruh capai towel tu. Dia tak jawab dah, dia terus towel capai towel. Hari ketiga sayang mama, dia terus letak. Nampak tak? Approach. Faham tak? Pendekatan yang kita ambil. Dia kena tu. Dah terfikir kan nak buat kan? Tu anak ke berapa tu? No. Saya ingat kau pregnant tadi, baju tu pattern baju. Next. Shh, diam. Tak, baju tu macam ada shape sikit. Ya. Tak adalah, saya baru nak cakap tadi kalau pregnant saya kata saya target anak perempuan. Dah kahwin belum? Dah. Berapa anak dah? 2. Betul tak anak pertama perempuan? Betul. Anak kedua lelaki? Lepas ni kembar. Apa salah macam ni tu? Apa salah? First time tau saya tengok apa sal? La ilaha illallah. Tak apalah. Tu personal. Tak payah cerita. Okey, yang pertama. Ni untuk diri sendiri. Ini kita nak bawa organisasi Nak bawa organisasi. Pertama positif. Sabarkah. Dia tak habis pada tadi galak. Aku ni tak tahan galak tengok dia galak tau. Tapi akak ni okey. Saya pernah cabar dekat Ilim Bangi. Ada seorang tu bang lagi. Kenapa kak? Nak konceng. Yang ni dia gelak tak ada sampai tahap tu lah. Belum kan. Sabar. Tapi tahu tak, kita gelak ni sebenarnya tak boleh lebih 3 harakat tau. Betul. Sebab saya pernah jumpa dia seorang ni di Kedah. Dia kata dia ajak saya pergi makan rumah makcik dia. Ni dekat Kedah. Ada satu daerah, saya nak sebut daerah mana. Dia kata kau jangan gelak tau masuk rumah makcik ku ni. Kenapa lah? Makcik ku ni kuat tergelak. Lah biasalah, ingat macam ni lah. Rupanya dia lain ni. Sambung-sambung masuk dalam. Assalamualaikum. Salam. Wah, faham lah ni. Ni kawan saya Syamsul. Syamsul kelakar ke nama aku fikir kan. Rupanya dia saraf dia punya sikit. Memang dia gelak. Dia buat air kat dapur kan. Kesian awak ni. So hati-hati tau. Sebab orang macam tu tak boleh bawa tengok orang meninggal tak boleh.
takut putus saudara. Jadi dia jaga kak. Kak okey dah? Okey. Towel good morning, bawa lain bawa towel good morning. Tisu tu dah kuyup dah lah. Okey. Okey, yang pertama kita kena positif. Positif ni dalam diri kita. Jangan kita fikir tak boleh. Allah tak nak lah ini. Macam tadi lah. Bos marah nak berhenti. Ada benda tak betul, kena tegur sikit. Oh, tak nak lah, aku dah fed up lah kerja sini. Tak, kita kena lebih kuat dalam hati kita. Kita nak jadi lagi baik. Kita nakkan syurga yang terbaik, tentu laluannya pun sukar. Cabarannya pun susah. Nak masuk dalam firm ni, kita letak jawatan berpuluh-puluh lagi, beribu-ribu orang nak isikan jawatan kita. Kita nak duduk dalam ni. Setiap kali balik kampung, itu bagus punya firm tu. Orang cakap kan. Itu dia. Nampak tak? Jadi mana kata kita dah letakkan diri kita tempat yang terbaik. Salah satu cara kita nak bersyukur, Imam Al-Ghazali ajar ada 4 ciri syukur. Pertama adalah dengan mulut kita sebut Alhamdulillah dapat kerja tempat baik. Kedua, hati mengakui Tuhan izinkan aku kerja kat sini. Ketiga, tingkah laku perangai kita. Kita buat kerja betul-betul. Itu tanda syukur. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan sampai kena buang kerja. Maknanya kita rosakkan nikmat yang ada. Positif. Macam kisah 3 ekor katak jatuh dan pergi. 3 ekor katak jatuh dan pergi, 3 ni nak keluar. Ada seekor katak kat atas tunggu. Katak pertama nak lompat keluar. Jangan, tinggi ni, mati kau nanti. Jangan. Jatuh katak pertama, mati. Sebab negatif tadi. Katak kedua pula cuba lompat. Jangan, tinggi ni, mati kau nanti. Jangan. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak ketiga cuma. Jangan, tinggi ni ya Allah. Islam katak ni. Tinggi. Ya Allah, jangan. Akhirnya katak ketiga berjaya keluar. Sebab apa? Sebab katak yang ketiga itu peka. Katak ketiga tu tak dengar. Dia nampak macam ni. Jadi dia ingat tinggi lagi. Dan akhirnya dia berjaya keluar. Itu sebab kita kena support antara satu dengan lain. Kena positif. Nombor 1 positif. Jangan kita negatif. Saya pernah pakat dengan kawan-kawan saya di universiti dulu. Dalam masa berbeza untuk cakap kat kawan saya. Kawan saya ni gemuk betul. Dalam ni tak ada siapa lawan. Saya dah tengok benda tadi. Tak ada. Gemuk betul kawan saya. Kita orang pakat 10 orang untuk cakap dia kurus. Dalam masa berbeza. Kawan pertama jumpa. Jap. Kau nampak kurus. Engkau ni memandai je. Orang pertama. Selang dalam 10-15 minit, kawan yang kedua pula jumpa. Weh, kau nampak kurus? Kau ni memandai je lah. Dia dah mula menung fikir. 15 minit lagi tu seorang lagi. Weh, kau nampak kurus ha? Kau biar betul. Dah lain dia semuanya. Sampai orang yang ke-6. Weh, kau nampak kurus ha? Adalah sikit. Sampai saya orang yang ke-10. Dah ramai orang cakap kan. Hari tu dia percaya betul. Saya kata, weh, sekejap, stay. Kau nampak kurus ha? Nanti aku ajar kau caranya. Siap nak ajar orang lah. Jadi bila kita hari-hari cakap benda yang positif, itu sebabnya dalam suami isteri, keluarga kena cakap benda positif. Anak ayah pandai, anak ayah baik, anak ayah ini, anak mama cantik, anak mama elok, anak mama tak pernah lawan cakap orang. Kita cakap benda-benda baik. Kita cakap jangan ada siapa pun datang lewat esok. Jangan risau, mesti ada datang lewat ni. Yang siapa pun tak siap, mesti ada yang tak siap. Kena cakap benda positif. Bila cakap benda positif, insyaAllah okey. Abang sayang isteri abang. Isteri abang yang terbaik. Kaulah sesatunya. Biar kering air di laut. Terbakar seluruh tan belantara. Untuk meninggalkan ayang. Tidak sekali-kali. Abang. Positif. Iya. Betul. Ini kan marahnya. Memang betul. Orang perempuan kena sabar. Orang lelaki ni macam-macam benda dia nak. Bila masak, kita dah masak macam-macam. Dia tetap dan tanya benda tak ada. Kan? Dia masak macam-macam. Banyak lauk masak. Kita dah penat ni. Bawa balik pada firm ni. Kan? Dah masak macam-macam. Dia pun duduk. Bukanlah. Macam lauk ada. Tapi telur dadah tak ada. Bayangkan kemarahan kita. Kita lah baru lepas bawa high profile case. Baru sebutan case yang tadi. Dia punya marah. Macam-macam binatang masak lah. Pesal tak makan-makan je lah. Langsung saya minta tak abang tanya je. Langsung makan-makan. Garangnya lah. Yang seorang tu cakap lembut, masuk kasar. Ya, cacah lauk ada. Telur dadah tak ada ke? Abang. Tak cukup ke telur yang ada? Oh, sabar tak kan? Sebab telur rebus dah ada. Telur mata kebab dah ada. Apa salahnya? Yang telur dadah tak ada ke? Apa nak telur sekejap Langsung bangun. Langsung suami pegang tangannya. Abang, lepaslah. Abang tanya je kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Duduklah. Abang. Bukan lama pun. 2 minit je. Ya. Apalah maknanya 2 minit ni. Kalau yang tak ada di sisi abang. Abang. Anak kat meja makan muntah belilah. Tak teraya. Tak teraya.
Sebab tak nak berlaku kat depan dia. Kan? Ayo, jangan besar. Next. Bunyi belahan membuat keputusan apabila sikap positif kita akan memilih cara untuk kita respon. Nampak? Cara kita respon mesti positif. Next. Circumstances has no power over you. Your inner weather is always and forever at your command. Jangan benarkan keadaan kontrol kita. Kita kontrol keadaan. Ingat tak kisah seorang perempuan yang nak pergi luar negara. Kemudian tengok flight dia delay. Dia pun beli cookies. You know what I mean by cookies? Seku dalam seorang tangan tu. Dia beli biskut tu lah, cookies tu. Kemudian dia beli magazine. Dia duduk kat satu kursi panjang. Dia baca majalah. Cookies kat tengah-tengah. Ada seorang lelaki duduk sebelah dia. Dia ambil cookies, lelaki tu ambil sekeping. Dia ambil sekeping, lelaki tu ambil sekeping. Selang-seli, sekeping. Wah, kalau tak ramai orang dalam aku tampar dah ni dah. Last tinggal sekeping je lagi cookies. Dia nak tengok lelaki tu buat apa. Lelaki tu boleh ambil patah dua, bagi dia satu. Dia marah, dia pun pergi. Dia geram betul dengan lelaki dia. Geram betul. Itu flight dia pun sampai. Dia masuk dalam flight, dia duduk. Dia nak baca balik majalah je, nak ambil cermin. Dia buka beg tangan dia. Baru dia perasan yang cookies dia masih ada dalam beg tangan dia. Maknanya cookies tu tadi lelaki tu punya. Yang lelaki tu confused, apa salah aku? Agaknya yang sekeping yang last tadi dia nak semua ke apa? Tapi baik tak lelaki tu sebenarnya? Baik, tapi tak sempat nak minta maaf. Ingat tak anak kita pernah marah dia tapi benda tu dia tak buat. Sedih dia. Kita masa kecil dulu, ingat tak? Bila dituduh benda kita tak buat, macam mana kita nangis? Kita nangis sama sampai macam nak pecah dada sampai tak boleh cakap. Tengok tu. Ingat tak kita nangis macam tu? Ingat tak nangis macam tu? Ingat tak kita nangis macam tu? Saya memang kena gayakan biar orang faham. Dia tak buat, nampak lah. Ingat tak? Ya. Teruk kita nangis dulu. Tu sebab ni macam tu. Sabar dulu. Jangan main tuduh je. Hati-hati. Next. Perilaku positifkan sabar dan siap tindakan. Walaupun sesaat demi memilih respon sesuai berdasarkan nilai dan prinsip diri. Next. Kita boleh kawal 3 alat paling kuasa dalam hidup kita. Apa kita fikir, apa kita cakap dan apa kita buat. Yang fikir tak apa tau dalam otak. Tapi apa kita cakap. Bodoh. Mati lagi baik. Besok tu, sorry lah semalam aku bodohkan kau, boleh? Wah, kau dah bodoh-bodohkan aku. Betul tak? Tu sebab hati-hati dengan words yang kita pakai. Cakap yang baik-baik. Next. Tengok ikan ni, positif. Dia kata boleh, aku boleh lompat mana. Sebab kalau dia stay je duduk kat sini, sampai bila-bila lah dia berebut dengan lagi 4 ekor lagi. Okay, next. Kedua, mesti ada target. Ni sebagai individu dulu. Saya cerita sebagai individu, belum cerita dalam organisasi tau. Pertama, sebagai individu kena positif. Yang kedua, kita kena ada matlamat. Ada target dalam hidup kita. Matlamat kita. Tengok kita punya rocks kita punya peranan. Sebagai anak, sebagai isteri, sebagai suami, sebagai adik, sebagai abang, sebagai majikan, sebagai pekerja. Semua ada target. Next. Cara paling baik mengagak masa depan adalah dengan menciptanya. Cara menciptanya adalah dengan mencipta matlamatnya. Okay, next. Ketiga, kena pasti keutamaan. Nak dalam hidup kita ni, kena tahu mana yang penting, mana tak penting. Itu sebab orang perempuan selalu marah suami dia. Kenapa duit abang boleh habiskan untuk sport rim? Betul tak? Kenapa abang boleh habiskan untuk kereta? Kenapa abang boleh habiskan untuk ni abang? Tapi masa PKP baru suami dia tahu duit isterinya habis kat mana. Tin Ninja Van, Food Panda. Betul tak? Tak apalah. Tak. Itu sebab kalau orang lelaki kena hati-hati. Kalau tiba-tiba bang, abang kenapa pakai kasut macam ni? Abang kena ingat abang ni sebagai bos tau. Abang sebagai director, abang sebagai orang yang penting-penting ni. Abang tak boleh pakai kasut macam ni. Hati-hati orang lelaki. Bila tegur kasut kita, sebenarnya bukan kasut kita. Okey, tak apalah, nanti abang belilah. Tak, abang jangan ada. Kalau abang beli, kata apa-apa yang abang beli. Bawa saya beli. Nampak ada punya tak. Sampai kat pasar raya dia dah hilang. Tak apa, abang tengok barang abang dulu. Nanti kejap kita jemput sini. Tadi kau kata nak cari kasut aku. Faham, okey? Next. Kena pasti, kadang benda penting kita buat, benda tak penting kita buat, akhirnya benda penting ketinggalan. Akhirnya kita terlampau banyak buat benda yang sia-sia dalam hidup kita, jangan buat. Okay, next. Perancangan ikut peranan.
Harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ada perancangan harian kita. Planner kan ada. Ada perancangan bulanan. Okey, bulan ni tak cuti lagi. Dah mula dah. Saya dah terdengar dah suara tu sampai bulan ni tak cuti lagi. Kan nak cuti gimana? Okey, kemudian bulanan, kemudian tahunan. Dah tahu dah plan nak pergi mana. So, pergi Balkan tu best. Pergi Balkan. Tahu betapa cantiknya Balkan. Macam lukisan. Betul. Baru saya faham maksud pergi Korea kan cantik kan. Rupanya Balkan lagi cantik. Pasport penuh. Sebab kita pergi setiap negara tercap sempadan tercap kan. Turun kat Greece, pergi ke Lambaka, ambil gambar macam ni. Pakai t-shirt Zak, lepas tu lari masuk dalam bas sebab baju sejuk. Dalam beg dah simpan kat bawah, tak sempat pakai. Merah lah. Baru tahu tapi hebat mana pun negara orang. Di sana nak muntah darah susah, buang mana kita muntah darah pun susah. Itulah toilet dia kata kena biasa-biasakan ustaz, kena biasa-biasakan pakai tisu tu. Itu dia. Macam mana pun eloklah tempat kita kan. Berhenti round, jalan lepas sikit R&R. Henti rehat. Senang. Kan? Tapi kita selalu tertipu dengan tekanan air di R&R. Pusing, besar ya Allah, ya. Terlupa, hilang punca je kepala baik, rap, kuyup. Lepas tu kawan kita cakap, kau kencing kau mandi tu kan. Itu masalah sebab kuyup. Okey, jadikan hidup kita menjadi bermakna. Next. Okey, masuk yang ini next. Masuk yang keempat, ini dah mula cerita organisasi. Tadi mula kita fikir tentang diri kita positif. Kedua, kita sebut tentang apa dia tadi? Bukan, yang kedua apa tadi? Betul lah, matlamat. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa tu? Keutamaan. Yang masuk keempat ini untuk organisasi. Fikir kebaikan semua. Apa yang aku buat ni kesannya pada organisasi. Contoh, seorang salah guna kuasa, seorang tipu duit, akhirnya kata memang firm tu je kerjanya. Nampak? Orang akan pukul rata semua. Tu yang tak sedap tu. Tu sebabnya make sure kita fikir, kalau aku buat ni tak baik untuk kasi, aku buat ni tak baik untuk ni. So kena jaga nama baik firm kita. Okay? Fikir kebaikan semua. So kalau aku berhenti apa semua tak elok untuk aku, malahan tak baik juga untuk organisasi. Sebab apa? Rupanya kita je yang pandai benda. Mungkin lah. Kadang convincing dia ni pandai. Dia ni yang master sikit benda ni, yang ni semua dia ingat lagi apa semua. Tapi yang ni pula, kalau undang yang ini bagi kat dia pula. Kalau kriminal bagi dia ni macam apa? Macam penjenayah lah cara dia fikir tu. Kadang okey, next. Kelima, memahami insan lain. Dalam organisasi kena faham. Kena faham bos. Kena faham supervisor kita, kena faham orang atas kita, kena faham kawan-kawan sekerja kita. Memahami insan lain, nak faham satu je, dengar. Bos marah, dia marah banyak tu. Oh, kamu ni, tapi kita ambil point dia. Dia marah tu, jangan ambil yang dia marah tu, ambil point dia tu. Kenapa dia marah kita? Point tu kita ambil. Oh, yang ni salah aku. So relax lah. Nampak macam mana? Kan? Bos dia marah kita, tapi kita ambil point. Sebab yang pentingnya message yang nak disampaikan dalam kemarahan dia tu. Nampak tak? Sebab memahami ni memang kemahiran mendengar. Dalam lelaki dengan perempuan, siapa yang ada masalah mendengar? Tolong cerita sikit. Lelaki dan perempuan, siapa yang paling mempunyai masalah untuk mendengar? Menurut kajian, yang paling mempunyai masalah untuk mendengar adalah lelaki. Mesti nak tamat. Betul. Kita tak tahu. Orang dah cakap lah tu. Sebab orang lelaki ni memang dia tak sabar kalau dengar. Betul. Orang perempuan pula, dia mendengar dengan penuh perasaan. Iya ke? Bila? Dia macam tu. Orang lelaki ni macam tak ada perasaan. 2 jam beri ulang balik. Tu orang lelaki. Tak, dia memang beza. Perempuan ni dia sabar dengar. Dia tampar kau. Ya Allah, dia macam terasa sekali macam tu. Itu hebatlah orang perempuan, hebat. Orang lelaki dia tak dapat macam tu dah. Orang lelaki tak dapat macam tu. Jadi maknanya kemahiran mendengar ni orang perempuan ni biasa hebatlah. Dan bila bercakap lah, berapa jumlah perkataan lelaki bercakap sehari? Jumlah lelaki bercakap sehari adalah 8,000 perkataan sehari. Banyak tak? Tak banyak. Habis balik dari kerja perkataan dah habis. Kota dah habis. Itu sebab orang lelaki balik kan mana yang cakap lah. Dengarkan kawan kau main. Oh ya ke? Kau ni Allah pandai je kau. Astagfirullahaladzim. Tak baik macam tu. Ya. Tak, aku macam cadang. Dia cerita banyak. Sampai rumah. Balik bang.
Makan bang. Cakaplah betul. Kota dah habis. Orang perempuan pula, berapa jumlah perkataan dia bercakap sehari? 28 hingga 30 ribu patah perkataan sehari. Dan masalah yang paling besar adalah mesti dia habiskan. Tu masalah paling besar sekali. Yang paling tak faham, dia kena tengok muka dia. Bila dia tengoklah sini, duduklah. Dia pandang, dia baru puas hati dapat tengok dia tu. Tadi kan. Siap telah naik Leo. Asyik. Tapi itulah kita kena faham, kena faham. Okay, next. Yang keenam, kerjasama. Semua orang kena kerjasama. Bahagian keuangan, bahagian HR, lawyer, staff, tak kisah, semua kena kerjasama. Ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni? Ada tak orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni? Jangan tengok doktor gigi, dia tak boleh cabut gigi dia sendiri. Dia kena ada doktor lain. Pakai bedah, ada yang bedah sendiri. Pisau. Buat. Tak ada. Tekan gunting rambut, mana boleh gunting rambut sendiri? Dan bukan saja hidup, malahan tak ada orang yang mati mandi sendiri. Orang mati mandi sendiri, bak sendiri gayung, lari orang kampung je main-main. Betul tak? Jadi jangan kita lagak-lagak lah kan. Kerjasama antara satu dengan yang lain. Next. The essence of cooperation is to value differences, to respect them, to build on strength, to compensate for weaknesses. Semua ada kelebihan masing-masing. So kita saling lengkap melengkapi. Next. Pertanyaan kemarin, apa perlu kita asah? Physical exercise. Jangan ambil ringan. Sekarang ni penyakit macam-macam. Jangan lupa exercise. Sukan apa yang paling cepat nak kuruskan badan? Sukan berkuda. 30 hari dah nampak kesan. Paling tidak kuda tu kurus. Tapi tak adalah. Saya tak kisahlah apa-apa. Janji exercise. Janji keluar peluh kan. Sebab bila kita sukan keluar peluh, toksin akan keluar menerusi peluh. Kalau kita tak sukan, toksin boleh keluar menerusi dua cara. Pertamanya jerawat, keduanya uban. Pilih nak yang mana? Kalau tak nak exercise, jadi lambat sikit penuaan dia kan? Hati, buang tamak, buang sombong, buang dengki. Minda, banyakkan membaca. Jiwa, dekatkan diri dengan Allah. Next. No one can motivate you. Tak ada siapa yang boleh motivate diri kita melainkan kita buat sendiri. Tengok lampu ni pun tak tahan, sudah dia tekan switch ni. Next. Ketawa hingga kemesraan. Gelap, happy hari ni kan. Kan bagus kalau hari-hari macam ni kan. Macam tu lah. Maknanya happy je macam tu lah. Ketawa untuk relax. Seronok dan seronok kawan lain. Jangan terlalu serius. Ringankan dengan kita, bantu orang lain makan bersama, seronok bersama, amalkan sentuhan sahabat yang muhrim sahaja. Next. Main berdansa sama kanak-kanak, wujudkan kalian sekarang kita buat perkara baru tidak diduga, dapatkan kedamaian, relax. Jadikan seronok sebagai ganjaran. Cuti tempat baru, suasana baru, cari tempat lain. Nak cari situ je. Berikan satu cara kreatif, tidak seronok, tingkatkan motivasi kita, luahkan perhargaan kita. Terima kasih bang sebab abang carikan rezeki untuk kita tak betul-betul. Samalah awak pun, saya cakap terima kasih, sama support. Cakap, bos terima kasih bos bagi job ni, terima kasih bos. Terima kasih bos, bos banyak tunjuk ajar saya, terima kasih bos. Terima kasih tau kau tunjuk aku macam ni. Terima kasih tau kau tolong aku. Terima kasih. Sebut terima kasih. Terima kasih tau kena lahirkan anak untuk abang. Iya, betul kan. Betul. Next. Hiasi wajah dengan senyuman. Sebab senyum itu awet muda. Sebab menurut kajian senyum kita hanya gerakkan 17 otot muka. Tapi bila kita berkerut, kita marah, kita geram, kita menggerakkan 43 otot muka. Banyak garisan-garisan dekat muka. Kemudian kelakarkan mesej yang suka. Kalau biasa buat kakak kotak, jangan cik pasal, jangan. Kemudian kerja betul, main betul. Ketawa seikhlas, jangan kelakar gila, jangan cik pasal. Rancang program menyeronokkan, jadikan suasana idaman. Perbincangan satu seronok, perbincangan yang gamat mengapa tidak. Seronok beri pendapat, cari kata sepakat. Jangan berubah mendadak. Adakan kuis minda, main teka-teki, main tak kisahlah apa-apa kan. Yang tahu tak ada yang salam, yang mana yang gitu-gitu abang ni ada. Panjangin salam, panjang mana? Panjang ni la ilaha illallah. Bergurau je lah kan. Betul, Nabi pun bergurau. Jadi kita kemesraan tu atas kita. Macam guna sasi ni bukan dekat pejabat tau, dekat pengumaha pun sama.
organize, happy. Sebab di Malaysia tak boleh elak tau. Kalau kat rumah happy, kat pejabat pun mesti happy. Kat rumah ada masalah, biasanya kat pejabat pun tak boleh fokus. So settlekan masalah kat rumah. Faham? Nak bincang sikit. Kenapa abang cakap hati 2-3 hari ni dingin je. Cakap, yelah, abang buat semua tak betul. Yelah, saya bukan marah apa bang. Abang tu biasa suruh buang sampah, lepas tu duduk. Buatlah benda lain. Jangan suruh buang sampah, abang buanglah sampah. Yelah, abang buang sampah, abang tak nampak ke dia buang sampah? Orang lelaki ni buang sampah. Sampah kat sinki tu, dia tak ambil. Sebab luar bidang kuasa. Kan, out of jurisdiction, betul kan? Kan? Macam orang perempuan, kalau buang sampah dia akan tarik mana lagi sampah-sampah yang ada. Itu perempuan, beza perempuan dengan lelaki. Itu sebab kalau tengok lelaki biasa tu bincang, oh macam tu ke. Abang tak tahu, beritahu je kat abang. Kadang abang lurus. Macam lelaki dengan perempuan beza. Orang perempuan dia boleh multitasking, orang lelaki tak boleh. Orang lelaki tak boleh. Datuk Iqbal kalau dia tengah menaip, dia mana boleh buat benda lain? Menaip je lah, jangan kacau dia. Betul tak tu? Kenapa? Datuk, saya ada benda nak bincang ni. Kejap. Kenapa dia macam tu ya? Termasuk yang bercakap ni. Lelaki macam tu. Dia memang orang perempuan lain. Orang lelaki dia menaip. Lepas tu ada benda penting ni. Cepat apa dia? Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat dulu. Dia boleh sampai menaip. Telefon bunyi ni. Kawan tengah gosip kat belakang. Dia boleh tu. Tak. Halo, mana ada? Pandailah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat tau. Jangan main. Dia boleh buat. Beza lelaki dengan perempuan ni. Sebabnya kita dalam hidup kita ni kita appreciate apa yang kita ada. Sampai masa kan tanyalah orang yang nak pencen. Tiba-tiba, lah tak lama kita nak pencen. Saya pun tak sangka saya pun dah pencen. Sekarang dekat pesara dah. Pergi kat hotel tunjuk dapat 10%. Nah sekarang malam tadi tak tunjukkan. Dapat dengan 10% dan dapat anggur. Jadi makna kata kita ni sentiasa. Itu sebabnya kita dalam hidup kita ni akan happy. Motivasikan diri kita dalam bekerja. Sebab dalam pada kita duduk ni kan, tandanya apa tau? Tandanya kita ada kerja. Kat pekan tu, kat Bandaraya JB tu, ada orang tengah bawa file folder ni, kulu kilin ni, tengah fikir nak kerja apa. Kita dah ada kerja, kita main-main. Kita buang masa kita apa dan sebagainya. Lepas tu, hati tisu. Kena segah sikit. Aku berhenti lah. Saya tak boleh kerja. Pasal macam tu kan. Contohlah kan, saya agak-agak contoh sebab kebanyakan isu dekat pejabat tu. Pertama, dia cepat nak berhenti. Pejabat saya dululah. Cepat nak berhenti, kena marah sikit, mengajuk. Lepas tu yang kedua, gemar mengadu domba, gemar laga-lagakan orang ni dengan orang ni. Biasa tu. Lepas tu tak boleh tengok orang tu dapat kelebihan sikit. Tuhan tak bagi kita tu, tapi Tuhan bagi kita rezeki lain. Tuhan bagi rezeki apa? Tuhan bagi rezeki suami pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar telur jadi ayam, fikir. Bagi rezeki isteri yang manja. Abang, bukan semua dapatnya tu. Iya. Ada orang tu, banyak lah. Halal romantik lah, tu siku orang. Alamak tu. Tak boleh pula dapat. Ada. Dapat rezeki, anak pandai. Tiba-tiba anak dah konvo. Bang, anak kita konvo dah, Pak. Anak kita yang suami, cubalah sabar sikit. Alah, hai. Abang tak happy ke nak kita konvo? Konvo tadika kau agak-agak lah. Konvo tadika rupanya. Jadi apa-apa. Okay, next. Kesimpulannya. What will you do? Next. Akan tiba masanya nanti kita menyangka bahawa semuanya sudah selesai. Percayalah itu merupakan permulaan sebenarnya. Dulu kan habis PSR. Yes, merdeka. Lah PT3. SAP pula. Alah. Habis yes merdeka. SPM. Lepas habis SPM. Yes. Tak payah fikir dah. Lah masuk universiti. Masuk universiti mulai happy. Lepas tu, kenapa aku belajar? Lah. Habis universiti. Yes, habis universiti. Tinggal nak cari kerja je. Lepas tu cari kerja. Dapat kerja. Yes, dapat kerja dekat Tuan Iqbal. Lepas tu, yes. Lepas tu bila dah kerja kan, kenapa lah aku kerja? Alah. Lepas tu bila lah nak kahwin? Sikit bila dah kahwin, kenapa lah aku kahwin? Macam ni perangai jantan ni, la ilaha illallah. Macam ni perangai bini aku. Dulu kentut masuk bilik air, sekarang mana sempat, la ilaha illallah. Kadang-kadang ada lah macam tu.
Lepas tu bila dah kahwin, bila lah nak nampak baby, bila nak nampak baby. Nampak baby kan, bila sekali mengandung, kenapa lah aku mengandung? Ya Allahu Akbar. Bila lah baby ni nak keluar? Aduh, bila baby ni keluar, kenapa lah kau keluar? Lepas tu bila lah baby budak ni nak bercakap? Bila budak ni nak cakap? Bila budak tu cakap, banyak budak ni cakap, kau boleh diam tak? La ilaha illallah. Bila lah budak ni nak berjalan? Tak teh. Sekali budak tu lagi duduk, suruh budak tu duduk pula. Hidup kita selalu macam tu. Kita nakkan sesuatu, bila dah dapat kita lupa. Hargailah. Saya tengok suasana kerja you all ni dah sebenarnya baik dah. Dapat suasana, kemudahan ada, cuma tinggal nak letak roh, kegembiraan dan motivasi dekat dalam tempat kerja kita. Okay, next. Ni lah ending and beginning. Kita rasa tu pengakhiran, tak. Mungkin itu adalah permulaan yang baru sebenarnya. Nak sangat naik pangkat, tapi tak nak kerja banyak. Macam mana? Banyak kerja sekarang, aduh, tension betul lah. Kau yang minta naik pangkat. Betul tak? Kan? Iya, saya minta dulu, nak sangat jadi penceramah popular kononnya seluruh Malaysia. Sekali 3 soalan anak tanya. Tak best, abah dah lama tak hantar pergi sekolah. Rupanya hantar pergi sekolah mustahak tu. Tak best, dah lama tak pergi pasar malam. Pasar malam mustahak ke budak tu? Orang lelaki nak nampak hebat, pasar malam lah. Nak apa? Ambil pasar malam. Cuba kalau pasar raya Sana Mall kau buat macam tu. Tengok. Pergilah kat pasar-pasar KLCC ke, tak meninggal, cuba lah buat. Dan ayat yang ketiga, anak saya sebut, macam mana lupa-lupa muka abah macam mana. Macam tu. Tak, anak-anak ni dia mesej dia sampai mungkin dia dah lama tak jumpa. Betul. Itu sebab lelaki yang kalau balik rumah, jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak, tengok, ya Allah, masa bila lah kau besar? Tiba-tiba dah besar. Comel nampak sebab dia belum ada nyawa. Macam tu lah, comel nampak. Kau tengoklah dia ada nyawa tau. Kita yang hilang nyawa tengok dia. Ya Allah, tiba-tiba anak ni dah besar. Tak masuk bila dia membesar? Masuk bilik sendirilah, kau pun dah besar. Ya Allah, masa bila lah kau besar? Macam ni lah, tidur mana pula aku nak tidur ni. Syukur. Itu sebab ajar kita tentang syukur. Kita selalu sebut sabar separuh beriman. Betul tak? Selalu sebut sabar separuh daripada iman. Tapi jarang orang tanya separuh lagi apa. Separuh lagi apa? Tak ada cakap separuh tu separuh. Jangan tak ambil lebih lagi. Rupanya separuh lagi adalah syukur. Syukur. Nabi sebut amatlah menakjubkan umatku. Bila diberi nikmat dia bersyukur, diberi ujian dia bersabar. Syukur. Alhamdulillah dapat ni. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Kan? Tadi ada yang dah share macam ni. Faham kan? Masuk dalam IG, Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Tak sabar tengok komen. Lepas tu komen, untunglah yang seorang tu. Yang satu komen tak ajak pun. Seorang tu kan, ini tertutup lah kat office aku je. Dia kan jawab. Ya, itulah dia keadaan kan. Ya. Sebenarnya dalam hidup kita ni syukur. Kadang-kadang, yalah, Tuhan tak bagi yang sama. Mungkin betul, rumah dia besar. Rumah kita kecil, apartment, flat. Tapi syukur, time tak ada orang, sunyinya sama. Malahan rumah flat, apartment, tak ada orang pun tetap tak sunyi. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah punya. Wah, kita ada. Walaupun beg tangan dia, walaupun beg wallet dia tu, wallet dia harga RM50,000, wallet kita harga RM5 dengan syiar ada logo Liverpool, you'll never walk alone. Bukan boleh masuk almari. Masuk duit tebal-tebal pun tak boleh lipat. Syukur. Biarlah dia naik kereta Grand Livina, kita naik Grand Liviva 660. Syukur. Dia naik kereta besar, dia servis pun tinggi tau bayar. Kita Viva 660 servis murah je. Dia selamat datang ke pusat servis. Selamat datang ke pusat servis. Melambai 2,000. Belum tukar barang lagi tu. Kita naik Viva, kira dek berapa? 300. Kau kira balik. Dia suruh kira balik. 300 suruh kira balik. Biarlah jam tangan dia 50,000, jam tangan kita RM50. Syukur sebab masa yang ditunjukkan sama. Biarlah Datuk Iqbal naik duduk business class, kita duduk ekonomi. Syukur masa berlepas, masa mendarat sama. Belum pernah dibawa, kita akan mendarat sebentar lagi ke penumpang kelas ekonomi. Sila terjun sekarang. Mana ada? Tak ada.
Malahan untung duduk belakang dekat dengan pramugari. Kacang ada kacang. Minta kacang. So beban kacang bagi bila kita minta tau. Kau tak pernah minta, aku minta tau. Mana? Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin, tidak setampan Erna Aziz ataupun Mah. Macam Mah. Tak adalah. Biarlah isteri kita tidak secantik Mira Fiza, Fazura, Nilofa, Maya Karin. Syukur sebab tutup lampu sama. Iya. Kau ingat Mira Fiza tu tutup lampu menyalum kau tak ada. Orang tutup dulu kan. Pukul 8 dah orang lah. Gambar-gambar terasa. Okey. Tak ada apa. Happy. Betul tak? Banyaknya baju nak lipat. Ya Allah. Bila lah nak ada masa lepas kain. Syukur sebab tu tanda ada pakaian. Baru tempah baju ni hari tu dah tak muat. Syukur itu tanda cukup makan. Bini aku dah membebel lah kerjanya lah. Syukur tu tanda dia sihat. Orang perempuan kalau senyap lagi susah hati. Biarlah dia bising. Hobi orang perempuan kat rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Normal. Biarlah suami kita mempunyai Roy. Syukur Roy Boroy. Kerana menurut kajian lebih 80% lelaki yang mempunyai Roy romantik. Dia bergurau dengan perut dia. Betul tak? Dan walaupun jangan kita mungut, suami kita tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan orang lelaki mulai hari ni. Ya. Orang lelaki ni memang macam tu. Dia beza tau orang perempuan. Perempuan kan nak tidur kan susah macam prosedur. Orang lelaki dia boleh tidur dengan baju alasan tu. Dia boleh. Dia tak tukar baju. Dia kan baju kot ke dia boleh tidur. Dia penat sangat dia boleh tidur. Betul tak? Ya. Kadang-kadang abang ni kok ya bertukarlah baju dulu dengan jam je dengan ya Allahuakbar abang. Orang perempuan lain. Orang perempuan dia macam prosedur tanya buang dia. Buang balik undercoat. Lepas tu makan ubat lawang ngap-ngap. Lepas sebulan muka macam tu juga. Macam-macam ubek ditalan ni. Kan? Lepas tu kan baru dia nak tidur kan. Baru dia nak tidur kan. Tutup lampu kan. Menyala wajah. Bukan sebab iman dah. Sebab handphone ni tu. Tak tengok. Apa benda nak ditengok lagi. Lepas tu baru nak tidur. Macam-macam bunyi dengar tu lelaki ni. Biasa lelaki yang dah kahwin. Yang dah sibuk nak bisnes. Memang macam-macam bunyi. Ada yang saya luluskan. Dalam tidur dia boleh luluskan tu pahal. Dia rasa dia dalam meeting lagi. La ilaha illallah. Ada yang bunyi mengunyah pun ada. Apa dia kunyah? Ada bunyi mengasah gigi. Tajam gigi ni kam. Ada tu yang bunyi sombong kapal tau. Sampai pagi tau. Besok bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Tapi yang paling popular bunyi apa tau? Bunyi vibrate handphone. Kan? Kan betul? Ramai yang gelak betul. Yang lagi penat, hujung tu dia ada bunyi sikit. Tu. Yang lagi penat hujung tu dia cakap bahasa Rusia. Iaitu bahasa tu kita pun susah nak faham. Memang tak faham apa benda. Saya nak tanya betul-betul orang perempuan. Pernah tak kita dengar suami berdengkur kita sampai duduk tengok dia tidur? Pernah tak? Pernah ke tak? Pernah kan? Pernah kan? Apalah kau tanggung ni bang. Pernah kan? Pernah kan?
Dan pernah tengah tengok tu dia sampai kat climax tau, chorus. Chorus tu dia macam tercokik sikit. Letak kat hidung, hidup lagi tak? Hidup lagi tak? Hidup lagi. Senyap sampai pagi. Itu jarang-jarang dapat tau. Ngap dia tu. Ada seorang makcik dekat Rembau tu, dia kata, tak adalah masa lain yang paling makcik ingat kat pakcik kau time tidur lah. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai malam ni, kalau dengar suami berdengkur, bagi galakan. Teruskan bangun. Ini kau picit hidup orang tua. Kau picit hidup. Jangan okay. Next. Okay, loss of money can be re-earned. Time can be clawed back. Love can be reignited. But integrity is unrecoverable. Sekali kita langgar, sekali kita dibuang. Pergilah mana-mana agensi sekalipun, organisasi sekalipun, orang akan tanya balik, dia ni macam mana? Tu janganlah, tak boleh pakai dia tu. Kami tak boleh recommend lah. Nampak? Okay, next. Inilah perkataan yang ditunggu-tunggu pada hari ini. Next. Yes, next. Next. Yes. Itulah dia. Sekian dan terima kasih. Jadi saya ucap terima kasih banyak atas kesudian, dan insyaAllah siapa yang nak tengok gambar-gambar kita hari ini, mungkin boleh tengok dalam malam sikit atau besok boleh tengok gambar-gambar hari ini. Kita akan kan tadi ada yang gelap macam ni, dia macam ni. Jangan risau, kita akan tapis, kita pilih yang teruk aja. Okay, harap itu aja. Itulah masa gelap tak nak fikir. Yang menangis tu kita ambil. Tak adalah, sesaja je. Tak adalah gurau je. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih atas kesudian mengundang saya pada hari ini. InsyaAllah yang penting kita ubah diri kita, buat yang terbaik, dan cuma ada sedikit promosi lah.